Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih mendoakan kepada anda semoga sihat walafiat dan seluruh family pun kalau boleh join saya, sebab benda ni bukan kira muda atau tua, betul tak? Sebab tidur daripada yang baru lahir sampai yang nak kata goodbye pun kena tidur, betul? Okey. Sleep atau tidur, kalau tak cukup boleh ke dia sampai jadi sewel? Perkataan sewel ni saya pun lama tak pakai perkataan sewel tu, sebab orang kata nanti perkataan sewel ni bermaksud mentally disturbed, betul tak? Maksudnya kita tak stabil, kita macam ada kegilaan. Tapi sebenarnya perkataan sewel ni bagi saya malam ni adalah betul, boleh sampai membawa kepada satu proses yang kita jadi blur, kita jadi macam sampai mentally disturbed lah, betul tak? Macam jadi zombie pun ada. Jadi tak jauh dengan perkataan sewel sebenarnya. Walaupun kalau saya cerita nanti sampai suicidal pun, tahu tak apa suicidal, sampai sampai orang bunuh diri pun ada kalau tak jaga betul-betul. Tapi kita mulakan sedikit mukadimah dengan kenapa kita disunahkan tidur ke sebelah kanan, selain daripada kita mengikuti jejak Rasulullah SAW. Sebelah kanan rupa-rupanya sains dah membuktikan betul, sebab liver kita sebelah kanan, liver tu lebih berat daripada jantung. Jadi kalau you tidur sebelah kanan, yang berat tu di bawah, yang ringan tu di atas. Itu salah satu daripada scientific punya explanation. Kalau you tidur belah kiri, jantung kan lebih kecil daripada liver, dan liver tu lebih berat. Bahkan kita yang ada fatty liver lebih berat daripada sepatutnya, kan? Mungkin double pula dengan fat lagi. Jadi jantung tu jadi terhimpit. Kalau lama sampai 5-6 jam kan tidur belah kiri tu, kadang-kadang itu antara explanation kenapa you digalakkan tidur di belah kanan dan boleh lebih nyenyak lebih lama. Contoh nombor 2, pernafasan kita kalau masih lagi tak steady disebabkan kita main game belah malam dan sebagainya pun boleh menyebabkan kita cerah mata. Dan yang you kena tengok juga jantung you, kalau you tidur tu masih berdebar, ataupun you boleh dengar jantung you macam ada gendang bunyi debuk-debuk, susah you nak tidur. Ini ada kaitan dengan potasium, dengan you punya mineral dan vitamin yang tak cukup, terutama sekali potasium K, potasium. Okey, jadi jantung tu bunyi kuat. Kalau siapa-siapa yang ada suami atau isteri yang pandai mengurut tu, alhamdulillah. Sebab apa? Saya dapati orang yang tak boleh tidur, kalau diurut tempat-tempat yang sesuai bagi, ataupun urut biasa pun, asalkan dia relax, dia boleh tidur dengan lebih orang kata selesa, dan orang kata cepatlah sikit. Okey. Baik, buat permulaan anda kena tahu tidur ni ada dua jenis. Kita nak cerita tentang jenis REM dan non-REM sleep, rapid eye movement. Bila saya kata rapid eye movement, memang mata you akan ke sana ke sini, lari kiri kanan tu, faham tak? Kalau rapid eye tu, you pernah tengok tak? Baby selalu you senang nampak, sebab mata dia tak rapat sangat. Okey, dan kadang-kadang you nampak dia ke kiri ke kanan, tu tengah rapid eye movement, betul-betul punya rapid dia punya pergerakan mata tu. Tapi yang penting ialah dia ada stages, macam you dengar I bercakap sekarang, kita dalam gelombang dia panggil beta wave, beta. Lepas tu bila you agak mengantuk, pukul 2 lepas makan biryani ke, ataupun kadang-kadang kita lepas buka puasa kan nak tunggu isyak tu, terhangguk-hangguk, betul tak? So masa tu dia panggil you tengah alpha wave. Ataupun kalau you dekat nak tidur, you alpha wave, mata masih buka, sembang-sembang, kadang-kadang dengar, kadang-kadang tak dengar, itu dah alpha wave. Dan selalunya alpha wave ni you dalam keadaan dah mula tentram, bersedia untuk tidur. Bila masuk tidur, dia ada stage N1, N2, N3. Okey, ni dia panggil non, N tu maksudnya non tu bukan rapid eye movement. Masa ni mata you tak bergerak kiri kanan lagi, dia baru nak adaptasi kepada nak masuk tidur tu. Jadi mula-mula dengan theta wave first, beta, alpha, theta. Saya nak bagi tahu masa ni, kalau I kejut you boleh bangun lagi. Apa ni tidur awal sangat ni? Okey, so maksudnya masa tu you tidur tak tidur, faham tu? Dan masa ni kadang-kadang you pun kadang-kadang nampak macam benda-benda, kadang-kadang you macam nampak tak nampak benda. Itu masa dia panggil N1, dia panggil theta wave. Lepas tu you masuk dalam lagi, peringkat N2, N2 tu maksudnya you lebih mendalam. Masa ni sukar you nak bangun dah, maksudnya you dah pejam mata, dan masa ni orang kata you dah orang kata susah lah nak dikejut-kejut lagi dah. Lepas tu you akan masuk ke dalam slow delta wave.
beta, alfa, theta, delta. Delta tu tidur betul. Okey, maksudnya masa ni you punya gelombang tu dah turun ke bawah dan jantung you pun akan patutnya tidak berdebar lagi dah, dan daripada kalau siang tu 80 ke 70 ke, sekarang dia dah turun ke 50 sepatutnya. Contoh macam orang lari, orang steady, macam orang dah sihat walafiat. Orang yang rendah blood heart rate tu kira fit lah kan. Tapi sebenarnya tidur you tu cukup nyenyak sehinggakan jantung pun dah mula slow down. Okey, bagus. Dia ambil waktu sampai N1, N2, N3 ni lebih kurang 90 minit sebab you akan nak masuk ke peringkat orang panggil stage yang kedua pula. Okey, dan dia bergelombang macam tu. Ni dipanggil non rapid eye movement sekali. Lepas tu dia akan tak ganggu lagi dah you, maksudnya you tak akan sleepwalking. Sleepwalking tu kalau orang berjalan masa tidur, dia masa entry tadilah, masa dia turun tu, masa tu berjalan. Kalau dia tengok budak-budak kan, kadang-kadang dia berjalan pergi toilet atau dia kencing berterabur semua tu, itu masa dia entry. Okey, jadi dia gelombang tu naik balik, lepas tu you turun balik. Inilah dia. Masa you nak turun tu selalunya antara pukul 9.30 sekali. Dia ada dia punya clock, body kita Tuhan jadikan. Saintis dah buat kajian satu bila malam about 9.30 lepas isyak ni, betul-betul. Okey, 9.30 sekali ni, sekejap lagi, lepas tu pukul lagi 1.5 jam. So every 90 minit, 90 minit dia akan tukar dia punya rhythm dia. Di kadang-kadang you masuk, you perasan tak, kadang-kadang you masuk tepat waktunya, you tidur lebih senang. Kalau you masuk waktu-waktu yang body clock kita tu lari sikit, dia lambat sikit you nak pejam mata, betul? Sebab 90 minit dia bertukar, 90 minit dia tukar. Setiap 90 minit tu dia akan N1, N2, N3, lepas tu dia pergi masuk ke REM sleep. REM sleep tu, rapid eye movement sleep tu, selalunya lepas pukul 2. Okey, maksudnya setengah daripada waktu you tidur, katakan you tidur 10.30, lepas tu dia nak masuk satu rhythm lagi, katakan pukul 11.30, you dah masuk satu rhythm, 90 minit lagi dia tukar, 90 minit tukar. So pukul 2, pukul 3 tu, masa tu lah you mimpi. Dia selalunya mimpi lepas pukul 3, second half of your sleep, fasa kedua. Fasa kedua pun 90 minit, tapi setiap 90 minit tu dia bertukar wajah tu, berarti you ada chance untuk mimpi antara 2 hingga 5 kali. Setengah orang tu berkali-kali. Okay, dia rasa macam panjang mimpi dia. Setengah orang tu bila nak bangun baru dia rasa macam nak mimpi, ataupun dia terperasan. You ingat tak? You jarang-jarang mimpi antara pukul 10 sampai pukul 2 pagi tu. Lepas pukul 2 pagi, pukul 3 pagi mulalah bini you tanya, bang panggil nama siapa semalam tu? Itu bahaya. So pagi tu you hati-hati sikit, faham? Okey, jadi tuan-tuan sekalian, bukan melawak, memang betul. Ini kajian sains mengatakan kalau siapa yang tak dapat sampai REM sleep tu, tak kira lah you mimpi tak mimpi atau mengigau ke apa-apa kan, tapi ada satu konsep yang dinamakan lucid dreaming. Dream yang betul-betul you ada makna dia. Okey, bukan kita malam ni nak cerita pasal nak baca mimpi pula, tak. Tapi dalam bahasa orang putih dia panggil lucid. Lucid tu maksudnya dia memang you are aware. Kadang-kadang kita tak sedar, kita rasa macam kita mimpi, kita rasa macam kita mengigau, tapi kita not sure what. Tapi kalau you are very clear, you cerita kat you punya partner, kata, bang, semalam tu betul lah, Minah tengok macam ni, Minah ada kat kampung balik, Minah jumpa si pakcik tu, pakcik ni semua. Itu dipanggil lucid dream. You boleh nampak pokok, you boleh nampak tangga rumah lama you macam tu, bumbung dia macam mana, boleh teringat balik atuk you bila pakai berkemban macam mana tu, dia sapu sampah semua. That is called lucid dream. Bila you sampai peringkat macam tu, rupa-rupanya tidur you tu cukup cantik rupanya. Ni bezanya dengan cukup tidur dengan tak cukup tidur tu. Okey, ni bayangkan berapa lama yang sesuai. Kajian mengatakan antara 7 hingga 9 jam. So sekarang kita baru tahu, rupanya kajian mengatakan kalau bawah daripada 6 jam berarti you dah mula berhutang. Saya ingatkan kalau saya tu 5 jam selalu tidur, paling-paling 6 jam lah kan. Tapi besok pagi rupanya tengok, kalau tidur atas pada pukul 11, pukul 12, dia tak cukup lebih daripada 6 jam mula. So kajian mengatakan yang paling baik ialah antara berapa saya kata tadi, 7 hingga 9 jam. Saya rasa 9 tu terlalu lama lah, tapi kajian kan. Okey, kita ambil 7 lah.
6 memang dia orang pun buat kajian, 6 tu dijadikan sebagai sempadan. Berarti kalau you tidur pukul 12, you bangun pukul 5, tahajud sempat lagi, betul? 5 jam. Okey, tapi boleh tak kalau you tidur pukul 11 paling lambat dapat pukul 5 dan 6 jam. Itu kira cun lah. Boleh. Okey, kalau macam partner-partner kita setengah daripadanya tidur awal pada kita pun, betul tak? Kalau macam saya ni selalunya kadang-kadang isteri tidur lebih awal. Okey, siapa yang bawah pada 6 jam, ni dia cerita sewel tak sewel ni. Kita mula yang simple dulu. Didapati mereka yang bawah pada 6 jam paling-paling kurang ada 1 daripada 6-7 yang saya cerita ni bermasalah. Secara bukan dalam 1-2 hari. Kalau dia berhutang, kajian mengatakan untuk selama. Kalau hutang tidur tak cukup, tak bawah 6 jam, 5 jam ke bawah ni, dia kata dalam masa seminggu je kalau you buat macam tu akan ada masalah cognition. You punya pemikiran, cara you buat keputusan, you punya mood, you punya emosi you akan terganggu, you akan terdedah kepada anxiety, keresahan. Bukanlah sampai, maksud saya sewel yang saya kata sampai gila tu kan, tetapi jangan main. Kalau orang anxious, orang panik ni kan dia macam tak betul sikit kan. Lepas tu cardiovascular, memang you panik lah kalau jantung you pun terganggu. Bukan semua sekali berlaku, kadang-kadang cuma blood pressure pun didaftar kat sini mengatakan boleh diganggu. Immunity boleh turun. Tak dahsyat ke? Memang saya tahu immunity ni kalau tak cukup tidur memang senang. Takat-takat sesama, takat-takat kita rasa macam tak sihat je selalu, memang betul lah tu. Dan metabolic, maksudnya penyakit-penyakit seperti diabetes, penyakit high blood, kolesterol, semua tu pun akan terganggu. Baik, ada lagi satu kajian mengatakan satu dunia ni secara rambang dikatakan 1/3 daripada penduduk dunia, terutama sekali di negara-negara yang maju ataupun dia panggil first world, negara majulah kan. Mereka yang tidur bawah pada 6 jam tu 1/3 daripada populasi dunia. Berarti ramai orang, at least 2-3 bilion rakyat di dunia ni tidurnya bawah daripada 6 jam ataupun tidak cukup tidur, berhutang lah. Dalam erti kata ringkas, dia orang ada tagline, dia ada macam satu ayat mengatakan shorter sleep equals to shorter life. Sampai macam tu sekali. Saintis-saintis yang buat kajian yang ni yang saya baca ni banyak daripada UK dan banyak daripada US buat kajian. Dia orang sampai tidur pun ada profesor dia. Jaga lain tak, kerja tidur punya jaga topik saja. Daripada manusia sampai tikus dia jaga pasal tidur je. Jangan main. Okey. So study dia katakan siapa yang tidur tak cukup, umurnya pun pendek juga. Okey. Tidur pendek, singkat, umur pun singkat. Macam itulah maksudnya. Okey. Yang saya maksudkan dengan sampai sewel tu pasal apa? Bila you berkurangan tidur lebih kurang 25% je daripada yang diharapkan, katakan you sepatutnya 7 jam tapi you ambil cuma 5 jam, macam itulah. So you tolak 20%, 25% daripada you patut tidur, you punya chance untuk motor vehicle accident. Tak sewel ke kalau kita cerita macam ni? Maksudnya you tak boleh kontrol you punya mood dan you punya fokus kepada masa you bawa kereta, terutama sekali kalau mengantuk. Dia orang yang tak tahan sangat ialah mata tu sampai dah tak boleh buka dah, sampai jadi mata panda dah, faham tak? Hitam dah sampai tak boleh fikir lah. Satu masalahnya ialah motor vehicle accident. Kalau you bawa kereta, besok paginya you bawa kereta memang amat bahaya. Satu. Nombor dua, ada banyak kes yang kalau Malaysia ni you tak dengar cerita, tapi overseas suicidal, terjun, faham tak? Mereka tak boleh berfikir secara waras. Ni ada kes ni, bila saya tulis ni berarti ada kajian. Saya nak bagi tahu you jangan main dengan tidur. Antara sebab-sebab utama kenapa orang tak boleh tidur, kadang-kadang sampai orang dah letih pun dia tak boleh tidur juga, tu postmenopausal dan sebagainya. Tapi rajin-rajin yang biasa budak-budak muda pun selalunya kadang-kadang dia minum air banyak sangat ke, ataupun kopi lebih ke, ataupun dia banyak sangat tenaga ke. Tetapi banyak orang buat kajian mengatakan dia ada high blood sugar. Orang yang tak diabetik pun yang gulanya terlalu banyak, dia memungkinkan diri dia suka nak tidur. Sebab apa? Air boleh ikut ke dalam gula kita tu dalam badan. Jadi bila air lebih bertahan, maka dia nak kencing banyak kali kerap, mengganggu tidur juga. Nombor dua, bila gula tinggi, insulin tinggi. Bila insulin tinggi, you punya sympathetic nervous system, maksudnya you punya saraf yang bagi you alert
tak yang bagi you suka nak tidur pun lebih aktif. Dan you punya kortisol, bagi mereka pula yang ada banyak masalah dunia, memanglah suka nak tidur. Lagi sekali kopi dan tea, bagi mereka yang sensitif, minum sebelum pukul 12 tengah hari. Bila petang je tak payah, setengah orang tu sampai 6 jam lagi duk segar lagi, okay? Macam saya boleh minum kopi, malam-malam boleh tidur, alhamdulillah. Ada orang yang jenis apnea, tidur yang suka sesak nafas tu, okay? Masalah snoring, masalah apa? Masalah snoring tu apa? Berdengkur, yes. Dan last sekali, masalah terlalu alkaline body you atau terlalu acidic. Body kita ni dia tak boleh keluar daripada ruang julat 7.45 tu, lebih kurang macam tu je steady. Kalau terlalu acidic ataupun terlalu alkaline disebabkan masalah mineral, makan tak betul dan sebagainya, malam-malam sukar nak tidur, okey. Contoh tak cukup zinc lah, tak cukup vitamin D3, magnesium, potassium, kalsium, sodium, you asalkan makan je problem. Jadi malam ni saya nak bagi cara untuk supaya you boleh tidur. Nombor 1, no technology 1 or 2 hours, especially the last 1 hour. Teknologi you kena jauhkan. Faham teknologi tak? Teknologi moden ni apa lagi? Handphone lah, kan? Kalau you masih lagi WhatsApp, you masih lagi nak tengok you punya IG ataupun Facebook, you jangan pegang. Kalau apa pun, kalau tak emergency, jangan letak phone pun tepi you, okay? Of course TV semua tu hati-hati. Sebab apa? Kita kata setengah kajian, ni jari kita ni kena handphone at least 150 kali sehari. Kat mana dia buat kajian saya tak tahulah, tapi average puratanya 150 kali kita nak tekan sesuatu tu, kan? Saya rasa macam lebih, kan? Tetapi maksudnya mungkin nak tengok satu-satu cerita tu dia tekan sekali, itu kes sekali. Tetapi 150 kali dia kata satu hari minimum atau average. Nombor 2, kalau nak tidur, itu satu, tolak ke tepi teknologi, bahan-bahan tech ni, okay? Nombor 2 ialah yang ni pelik sikit. Bagi saya tak pelik lah, bagi anda mungkin. Dia kata kalau siapa yang tak kena matahari siang hari, you akan susah nak tidur. Rupa-rupanya body clock kita ni, jam dalam badan kita ni, ada Tuhan bagi untuk sengaja dia dedahkan malam adalah untuk istirahat. Sebab tu Tuhan bagi gelap, bagi kita orang kata pententeram dan tidur. Sebab gelap tu memungkinkan mata you pun tak nampak lagi matahari siang, tetapi dia menukar wajah untuk keluarkan satu hormon nama apa? Melatonin, kan? Saya tak suruh you beli melatonin tau, saya suruh you ambil secara natural. Melatonin ni akan keluar lebih banyak daripada pukul 11 sampai pukul 12. Lepas pada pukul 12 tu melatonin tu mau tak mau dia akan meningkat. Jadi kalau you tidur atas pada pukul 12, melatonin tu harusnya dah keluar, you tak dapatlah melatonin tu. Jadi sebab tu lagi sukar you nak tidur. Faham? Dan kalau tidur pun tidak berkualiti sampai dapat REM sleep. Ingat tak tadi yang mata tu yang ada mimpi semua tu, kan? Baik. Lepas tu berapa lama? 20 ke 30 minit sehari, sekurang-kurangnya matahari pagi tu yang saya duk kejar pagi-pagi dengan you tu. Itu antara sebab yang kita dah tahu. Sebab orang yang kena matahari siang, dia senang tidur malam. Ini ada kaitan dengan masalah kita punya adenosine. Lagi satu hormon lah. Adenosine ni akan keluar waktu pagi, bagi you segar. Lepas tu ke 2 petang dia akan berkurangan. Jadi kita punya rasa agresif tu pukul 3-4 petang kan dah mula kurang, kan? Rasa macam bateri nak habis. Kalau you tidur balik tengah hari, sebab tu nak charge balik tu okey. Tapi kalau you tidur dah cukup, tidur tengah hari, siang tak perlu lagi. Faham? Okey, berarti kalau tidur siang tak sama dengan tidur malam. Saya ulang, kecuali kalau you nak buat nap. Yang kita orang Islam tu kan kadang-kadang ada sunnahnya kalau nak tidur sikit 20 minit ke, orang panggil power nap, sebelum zuhur atau selepas zuhur, betul? Itu tak apa, no problem. Tapi yang tidur nak bayar balik 3 jam semalam, you cuma tidur 4 jam, you nak bayar balik besok lagi 3 jam tengah hari, tak sama kualitinya. Kok lah you kata boleh bayar balik? No, tidur siang lain, dia punya melatoninnya tak keluar waktu siang, malam saja dia akan keluar. Faham tu? Okay, baik. Jadi sunlight is very important. Perhatikan yang you jangan lupa kepada sekurang-kurangnya 20 hingga 30 minit. Seterusnya, kalau boleh you belajar exercise
Kalau siapa yang boleh exercise macam saya belah petang, tapi kalau you sensitif kepada exercise, takut nanti you segar kan, setengah orang exercise sampai ke pukul 10-11 dia mata dia cerah lagi, sebab apa? Dia exercise petang tadi. Kalau you jenis macam tu, you kenalah exercise awal sikit, maksudnya sebelah pagi lah kalau boleh, kalau ada waktu. Tapi kalau tak ada, baiklah you exercise petang daripada tak exercise langsung. Cuma you kurangkan aggressiveness supaya tak panas sangat badan you sampai ke pukul 12 malam. Faham? Okay. So workout atau exercise ringan, kalau boleh berjalan saja. Kalau tak ada waktu, buat high intensity interval training yang berkonsepkan JZ exercise. Ingat tak? Jogging, zikir, supaya you tak payah ambil waktu yang lama. Sambung. You kena belajar memberi priority, keutamaan kepada tidur. Jangan biarkan tidur itu satu perbuatan ataupun amalan yang tak mustahak. Kajian dah dibuat, rupa-rupanya semua orang ingat air lah nombor 1, makan nombor 2. Kalau tidak, macam mana kalau 24 jam you tak makan, tak minum, kan bahaya kan. Rupa-rupanya tak makan tak minum 4 hari 4 malam, minum tu kenalah juga kan, tapi makan tak apa kan. Tapi berbalik kepada exercise juga, campur, tolak lagi, campur pula lagi dengan tidur. Rupanya tidur nombor 1. Nak bagi tahu kat you, tidur adalah asas untuk kehidupan yang bahagia. Tak percaya, cubalah jangan tidur 2-3 hari tengok. Tak sampai 2 hari pun, nak ingat 24 jam pun you dah mula tumbang. Jadi tuan-tuan sekalian, tidur is so important. Berilah keutamaan bedtime yang bagus sebelum pukul 10.30. Sebab ada satu clock dia masuk pukul 9.30 sampai 10.30 tu, satu rhythm. 11.30 satu lagi rhythm. Dia ada rhythm dia. Saya ulang, 9.30, lepas tu pukul 10.30 kalau you nak masuk tidur lah ni. Dia lebih kurang macam tu. Faham? 90 minit itu waktu you masuk tidur. Food timing, makan jangan dekat dengan tidur lebih daripada 3 jam yang bagus. Betul lah, kita D&D diet, last maghrib tu, lepas maghrib ke, lepas tu you makan dinner, lepas tu tutup kedai, nak minum sikit tak apa, tapi jangan juga minum pun dekat tidur. Pasal apa? Nanti ganggu nak pergi kencing dan sebagainya. Baik, sambung. Distress, kalau apa tu penyebab utama kenapa orang tak boleh tidur, sebab kita worry kan, risau je kerja. So distress maksudnya keluarkan stres sebaik mungkin. Block semua lampu-lampu yang apa tu cerah sangat. Setengah orang kena tidur, kena ada lampu juga sikit, okay, no problem. Tapi kalau siapa boleh tidur yang lagi kurang lampu, lagi bagus. Maksudnya kalau gelap terus, tengoklah partner you boleh tak. Macam saya kena ada sikit lampu juga, kalau tidak dia jadi macam gelap sangat kan, tak boleh nafas rasa kan. Setengah orang, okey, bergantung kepada you. Okey, setengah orang you pakai spotlight kat mata dia pun dia boleh tidur. Okey, tak payahlah nak beli apa tu sleeping pill sebab banyak side effect. Tak payah nak beli melatonin pun, walaupun okey, tapi lama-kelamaan you kena dos yang tinggi lagi, dah jadi macam drug pula. Of course, kalau overseas boleh beli cannabis semua, tapi kita kat Malaysia masih tak dibenarkan. So tak payah fikirlah semua tu, nanti jadi sensitif dan bergantungan pula. Berjumpa lagi. Sambilan tu saya doakan anda dunia bahagia, akhirat syurga. Jaga baik-baik tidur you, make sure dapat sampai mimpi ya. Okay, let go and feel good. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok, tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan D&D Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari pencabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach
coach you, iaitu teknik macam 7-day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey.